Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, puan-puan yang saya kasihi sekalian, Alhamdulillah bertemu sekali lagi di dalam rancangan Indahnya Ramadan Anjuran Akademi Al-Mukarramah. Sebelum kita meneruskan perbahasan kita pada hari ini, suka saya untuk mengajak tuan-tuan semua untuk menekan butang like pada video yang kami lancarkan, kemudian subscribe YouTube channel kami Akademi Al-Mukarramah, dan jangan lupa tekan butang loceng untuk mendapatkan video-video yang terbaru daripada kami. Baiklah, tajuk kita pada hari ini ialah puasa dan hak tubuh badan. Puasa dan hak tubuh badan. Seperti yang kita semua sedia maklum, ibadah puasa ini amat banyak kelebihannya berbanding dengan ibadah-ibadah yang lain. Antara yang disebutkan di dalam hadis-hadis Nabi SAW, ibadah puasa itu adalah satu perisai buat kita. Perisai daripada penyakit, perisai daripada membuat maksiat. Apabila kita berpuasa, kita nak menjaga pahala puasa kita. Kita bukan sekadar menjaga lapar dan dahaga. Kita bukan sekadar menjaga diri kita daripada perkara-perkara yang batalkan puasa. Tapi kita juga menjaga lidah kita, perbuatan kita daripada merosakkan pahala puasa. Dan itulah yang dinamakan puasa itu perisai. Dan kelebihan yang kedua yang disebutkan dalam hadis-hadis Nabi SAW, Allah Subhanahu Wa Taala menyediakan pintu yang khas buat orang-orang yang berpuasa, iaitu pintu Ar-Rayyan. Pintu Ar-Rayyan yang tidak akan dimasuki oleh sesiapa pun kecuali orang yang banyak berpuasa. Antara kelebihan lain, ibadah puasa juga pahalanya terpulang kepada Allah. Tidak seperti ibadah-ibadah yang lain. Jika kamu buat solat, kamu dapat ini. Jika kamu buat zakat, kamu dapat ini. Tetapi untuk ibadah puasa, pahalanya terpulang kepada Allah. Tidak terhad kepada bilangan-bilangan yang tertentu. Menurut Allah sendiri pahalanya. Yang seterusnya, orang yang berpuasa doanya tidak ditolak. Orang yang berpuasa doanya tidak ditolak. Thalathatun la turaddu da'watuhum as-saimu hatta yuftir, dan dalam riwayat yang lain as-saimu hina yuftir. Dan orang yang berpuasa ini mendapat satu waktu yang mustajab untuk berdoa yang tidak didapati oleh orang lain, iaitu ketika dia berbuka puasa. Dan antara kelebihan lain di dalam menurut kajian saintifik, ibadah puasa ini dapat menyihatkan tubuh badan kerana kita mengurangkan ataupun menahan diri kita daripada makan yang berlebihan. Walaupun puasa ini banyak kelebihan seperti yang kita telah sebutkan tadi, banyak kelebihan berbanding dengan ibadah-ibadah yang lain, Nabi SAW tetap tidak membenarkan umatnya untuk berpuasa pada setiap hari sepanjang tahun, kerana untuk menjaga hak tubuh badan. Bayangkan tuan-tuan, jika tuan-tuan berpuasa setiap hari sepanjang tahun, akan lemahlah badan tuan-tuan, dan tuan-tuan tidak akan dapat melaksanakan perkara-perkara lain, tugas-tugas dan kewajipan-kewajipan yang lain dengan sebaiknya. Dan sebab itulah Nabi SAW tidak membenarkan umatnya untuk berpuasa setiap hari, walaupun ibadah puasa itu sendiri terkandung banyak kelebihan. Hal ini pernah berlaku kepada beberapa sahabat Nabi SAW. Antaranya adalah Abdullah ibn Amru ibn Al-As.
dan sahabat Nabi SAW Abu Darda, yang kita akan bacakan ataupun kita akan teliti hadis-hadisnya satu persatu insya-Allah taala. Hadis yang pertama yang berkaitan dengan Abdullah bin Amr ibn Al-As. Tahukah tuan-tuan dan puan-puan siapakah Abdullah bin Amr bin Al-As? Ini adalah salah seorang sahabat muda Nabi SAW. Beliau Islam ketika masih kecil, dalam umur 11 ataupun 12 tahun, beliau telah memeluk agama Islam. Dan ayahnya juga, Amr bin Al-As, adalah sahabat yang agung, sahabat yang hebat, yang pada zaman Quraisynya, sebelum beliau memasuki Islam, beliau adalah seorang panglima. Dan anaknya pula Abdullah bin Amr bin Al-As, yang kita akan ceritanya kisahnya sebentar nanti, adalah seorang yang banyak beribadat dan seorang yang mempunyai kelebihan-kelebihan yang tidak ada pada sahabat-sahabat yang lain. Antaranya adalah beliau adalah salah seorang penulis wahyu Nabi SAW. Pada zaman Nabi, orang Arab terkenal dengan satu kalimah, masyarakat yang ummi, masyarakat yang tidak tahu membaca dan tidak tahu menulis. Pada zaman Nabi, majoritinya masyarakat pada zaman itu tidak tahu membaca dan tidak tahu menulis. Tetapi Abdullah bin Amr bin Al-As ini adalah salah seorang yang pandai membaca dan pandai menulis. Sehingga kan Nabi SAW melantiknya sebagai penulis wahyu. Dan sehingga Nabi SAW menghantarnya untuk belajar bahasa Yahudi. Bahasa Yahudi. Nabi SAW di Madinah adanya masyarakat Yahudi. Dan adanya keperluan untuk berinteraksi dengan orang-orang Yahudi. Maka Nabi SAW menghantar Abdullah bin Amr bin Al-As untuk belajar bahasa Yahudi untuk kemaslahatan umat Islam itu sendiri. Dan antara yang kita sebutkan tadi adalah Abdullah bin Amr bin Al-As ini adalah seorang yang banyak meriwayatkan hadis. Abu Hurairah radhiyallahu anhu sendiri menyatakan tidak ada orang yang lebih banyak hadisnya daripada hadis nabinya daripada aku. Kata Abu Hurairah, tidak ada orang yang lebih banyak hadisnya daripada aku kecuali Abdullah bin Amr bin Al-As. Sebab apa? Sebab Abu Hurairah tidak pandai membaca dan tidak pandai menulis. Hadis-hadis yang ada pada Abu Hurairah yang sampai kepada kita hari ini adalah daripada hafalan-hafalan Abu Hurairah sendiri. Tetapi Abdullah bin Amr bin Al-As, apabila dia mendengar hadis-hadis Nabi SAW, beliau menulis. Bukan setakat mendengar, beliau menulis. Sebab itu Abu Hurairah radhiyallahu anhu memujinya bahawa beliau adalah antara orang yang banyak meriwayatkan hadis. Antara lainnya Abdullah bin Amr bin Al-As adalah beliau ini adalah seorang yang sangat-sangat semangat untuk membuat amal ibadah. Sangat-sangat kuat untuk beramal ibadah. Sebelum beliau kahwin dan selepas beliau kahwin. Bayangkan tuan-tuan. Kita kalau sebelum kahwin, mungkin kita akan kata kita kuat beribadah. Tapi selepas kahwin kita nak melayan isteri kita ataupun melayan ahli keluarga kita, melaksanakan tugas-tugas keluarga sebagai ketua keluarga, dan kita kadang-kadang penat untuk beribadah. Tapi Abdullah bin Amr bin Al-As, sebelum beliau kahwin dan selepas beliau kahwin, beliau adalah seorang yang sangat-sangat kuat ibadat. Dengarkan hadis Nabi SAW yang berkaitan dengan Abdullah bin Amr bin Al-As. Qala li Nabi SAW, alam ukhbar annaka taqumul lail wa tasumun nahar. Qultu inni af'alu dhalik. Qala fa innaka idza fa'alta dhalik hajamat 'ainuk wa nafihat nafsuk
wa inna li nafsika haqqan wa li ahlika haqqan fasum wa aftir wa kum wa nam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya, kitab sahihnya. Rasulullah SAW bersabda, bukankah aku telah mendengar bahawa kamu ini beribadah sepanjang malam, yakni tidak tidur, beribadah sepanjang malam, wa tasumun nahar, dan kamu berpuasa sepanjang hari, ataupun kamu berpuasa setiap hari. Maka Abdullah bin Amr bin Al-As ini berkata, sesungguhnya aku membuat begitu wahai Rasulullah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, sesungguhnya jika kamu melakukan begitu, yakni beribadah sepanjang malam, tidak tidur ataupun kurang tidur, dan berpuasa setiap hari tanpa ada satu hari pun tertinggal yang dia tidak berpuasa, jika kamu melakukan perkara begitu, Rasulullah SAW bersabda, akan melemahlah matamu. Matamu akan menjadi lemah. Dan akan melesulah pula dirimu. Dan badan kamu akan lesu. Dan sesungguhnya dirimu juga punya hak, keluargamu juga punya hak, maka berpuasalah, kemudian tinggalkanlah puasa pada hari berikutnya, dan bangunlah beribadah, kemudian tidurlah. Lihat tuan-tuan dan puan-puan, Abdullah bin Amr bin Al-As, beliau beribadah sepanjang malam. Pada malam hari beliau sibuk beribadah. Pada siang hari beliau sibuk untuk berpuasa. Maka Nabi SAW pun menegur sahabat Nabi yang semangat ini untuk tidak berbuat begitu, kerana jika beliau berterusan begitu akan lemah matanya dan akan lesu dirinya. Kerana apa? Kerana beliau berpuasa dan solat secara berterusan. Dan Nabi SAW pun berkata, dirimu juga punya hak, yakni ada hak-hak diri kita yang perlu ditunaikan. Contohnya Abdullah bin Amr bin Al-As beribadah sepanjang hari. Hak untuk tubuh badan kita adalah rehat. Perlu rehat, perlu makan. Maka apabila dia berjaga sepanjang malam, dia tidak memberikan hak yang secukupnya kepada dirinya. Dan keluargamu juga punya hak. Contohnya Abdullah bin Amr bin Al-As, beliau berjaga sepanjang malam. Untuk beribadah sehingga kan beliau tidak memberikan hak kepada isterinya dengan menggauli dan mendatanginya. Maka itulah hadis yang pertama tentang Abdullah bin Amr bin Al-As. Di dalam riwayat yang lain, dalam hadis yang sedikit panjang daripada tadi, Nabi SAW mendengar berita bahawa Abdullah bin Amr bin Al-As ini berkata, beliau akan berpuasa sepanjang tahun dan beliau akan berjaga untuk beribadat sepanjang malam. Maka Nabi SAW pun memanggil beliau dan bertanyakan hal itu. Adakah betul apa yang kau ucapkan ini? Maka jawab Abdullah bin Amr bin Al-As, maka ya betul ya Rasulullah, aku katakan begitu. Aku berjanji yang aku akan berpuasa setiap hari dan aku akan berjaga setiap malam selama aku hidup. Selagi aku hidup. Maka Nabi SAW pun bersabda, sesungguhnya kau tidak akan mampu. Berpuasalah dan tinggalkanlah puasa pada hari berikutnya. Tidur dan bangunlah beribadat. Dan berpuasalah 3 hari pada setiap bulan, kerana sesungguhnya setiap kebaikan itu akan digandakan ganjarannya sebanyak 10 kali ganda. Dan itu menjadikan puasa 3 hari pada setiap bulan itu seperti puasa sepanjang tahun. Maka Abdullah bin Amr bin Al-As, apabila beliau mendengar Nabi SAW suruh berpuasa 3 hari sahaja pada setiap bulan untuk menggantikan puasa pada sepanjang tahun, beliau tidak berpuas hati.
beliau bertanyakan kembali kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, aku lebih mampu daripada itu. Aku mampu buat yang lebih baik daripada itu." Maka Rasulullah SAW yang memahami sahabat ini yang hendak melakukan kebaikan, Nabi SAW tidak melarang. Bahkan Nabi SAW membimbingnya lagi, menunjukkan amalan yang lebih afdal daripada yang sebelumnya. Maka kata Nabi SAW, jika begitu, maka puasalah sehari dan tinggalkanlah puasa 2 hari. Maka setiap 3 hari puasalah sekali. Setiap tiga hari puasalah sekali sahaja. Kata Abdullah bin Amr bin Al-As, "Ya Rasulullah, aku mampu buat yang lebih baik daripada itu." Maka Rasulullah pun terus membimbing sahabat Nabi ini, "Sum yauman wa aftir yauman." Berpuasalah sehari dan tinggalkanlah puasa sehari. Setiap 2 hari, tadi setiap 3 hari puasa sehari. Sekarang setiap 2 hari puasa sekali sahaja. وَذَلِكَ صِيَامُ دَاوُدْ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَهُوَ أَعْدَلُ الصِّيَامِ. Dan itu adalah puasa Nabi Daud alaihi salam, dan itulah sebaik-baik puasa. Puasa sehari, tidak berpuasa sehari. Puasa sehari, tidak berpuasa sehari. Maka Abdullah bin Amr pun menjawab lagi, "Ya Rasulullah, aku mampu buat yang lebih baik daripada itu." Maka kata Nabi SAW, "La afdala min dhalik." La afdala min dhalik. Tidak ada yang lebih baik daripada puasa Nabi Daud AS, puasa sehari dan tidak puasa sehari. Maka Abdullah bin Amr bin Al-As apabila beliau telah tua, beliau berkata dengan nada penyesalan, "Jika aku ambil cadangan Nabi SAW untuk berpuasa 3 hari sahaja pada setiap bulan, maka itu lebih aku sukai daripada keluarga dan hartaku." Sebab apa? Apabila Abdullah bin Amr bin Al-As ini tua, maka anggota badannya telah melemah, tenaganya telah melemah. Untuk berpuasa sepanjang hari ataupun untuk berpuasa sehari kemudian tinggal sehari, berpuasa sehari tinggal sehari, itu agak menyusahkan bagi Abdullah bin Amr bin Al-As. Maka beliau pun berkata, "Jika aku ambil kata-kata Nabi SAW, puasa 3 hari, tapi dapat pahala seperti puasa sepanjang tahun." Nabi kata. Bayangkan tuan-tuan, puasa setiap bulan 3 hari. Nabi kata, satu puasa dapat digandakan 10 kali ganda. 10 kali ganda. Kita ada 12 bulan dalam setahun, maka kita dapat 36 hari kita berpuasa pada sepanjang tahun. Jika digandakan dengan 10, 360 kali ganda. 360 ganjaran. Seperti kita puasa sepanjang tahun. Maka Nabi SAW sangat suka untuk umatnya tidak menyusahkan dirinya. Nanti kita akan keluarkan faedah-faedah yang kita boleh ambil daripada hadis ini, insya-Allah taala. Dan hadis yang ketiga yang saya akan kongsikan dengan tuan-tuan adalah hadis tentang Abu Darda. Abu Darda, ketika Nabi SAW berhijrah ke Madinah, Nabi SAW mempersaudarakan antara Muhajirin dan Ansar. Maka Nabi SAW mempersaudarakan Salman Al-Farisi dengan Abu Darda. Pada suatu hari, Salman Al-Farisi menziarahi Abu Darda. Maka mula sekali Salman Al-Farisi bertemu dengan Ummu Darda, yakni isteri kepada Abu Darda. Dalam keadaan pakaiannya lusuh dan tidak cantik. Maka Salman Al-Farisi pun pelik. Salman Al-Farisi pun bertanya, "Kenapa dengan kamu ni, wahai Ummu Darda?" Maka Ummu Darda pun berkata, "Inna akhaka laysat lahu hajatun fid dunya." Sesungguhnya saudara engkau ni, Abu Darda, suaminya, seolah-olah dia ni tidak berhajatkan kepada dunia. Dia ni tak nak dunia. Dia sibuk berpuasa, dia bangun sepanjang malam, dan dia tidak mendatangi ahlinya, yakni dia tidak mendatangi isterinya.
Maka Salman pun menunggu Abu Darda balik. Maka beliau pun berkata, maka Abu Darda pun menyiapkan makanan kepada Salman Al-Farisi. Menyiapkan makanan kepada Salman Al-Farisi kerana Salman Al-Farisi datang sebagai tetamu. Maka Salman pun berkata, jika engkau tidak makan, aku pun tidak akan makan. Jika engkau tidak makan, aku pun tidak akan makan. Abu Darda pun menjawab, aku berpuasa. Aku sedang berpuasa. Salman pun bertegas dengan Abu Darda. Jika engkau tidak makan, aku pun tidak akan makan. Maka Abu Darda pun menjamah dan membuka puasanya. Begitu juga pada malam hari. Apabila Abu Darda hendak bangun pada malam hari untuk beribadat, maka Salman Al-Farisi menahannya. Beliau berkata kepada Abu Darda, tidurlah dulu. Nanti jika sampai waktunya aku akan kejutkan dan kita akan sama-sama bangun untuk beribadat. Maka Salman Al-Farisi pun berkata kepada Abu Darda, ya Abu Darda, inna li rabbika 'alaika haqqan wa li ahlika 'alaika haqqan wa li jasadika 'alaika haqqan a'ti kulli dhi haqqin haqqahu sum wa aftir wa kum wa nam wa'ti ahlak. Salman Al-Farisi berkata kepada Abu Darda, wahai Abu Darda, sesungguhnya Tuhan mempunyai hak ke atas kamu. Keluarga kamu juga mempunyai hak ke atas kamu. Dan tubuhmu juga ada hak ke atas kamu. Maka tunaikanlah hak-hak tersebut kepada yang berhak. Berilah kepada Tuhanmu hak Tuhanmu. Berilah kepada tubuh badanmu haknya. Dan berilah kepada ahlimu haknya juga. Dan berpuasalah, kemudian tinggalkanlah puasa pada hari berikutnya, dan bangun beribadahlah, kemudian tidurlah, dan datangilah isterimu. Dalam hadis ini kita dapat melihat situasi yang sama dengan Abdullah bin Amr bin Al-As. Abu Darda dan Abdullah bin Amr bin Al-As ada dua persamaan. Yang mana kedua-duanya suka beribadat. Sangat semangat untuk beribadat. Sangat semangat untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan berpuasa pada setiap hari dan bangun sepanjang malam. Dan kedua-duanya mendapat teguran yang sama, iaitu untuk memberikan hak kepada tubuh badan mereka dan untuk memberikan hak kepada ahli keluarga mereka. Jadi tuan-tuan yang saya kasihi sekalian, jelas daripada hadis-hadis yang kita bacakan sebentar tadi, 3 hadis Nabi SAW, kita boleh mengeluarkan beberapa pengajaran. Yang pertama, Nabi SAW tidak melarang umatnya membuat kebaikan. Nabi SAW apabila mendengar Abdullah bin Amr bin Al-As hendak berpuasa sepanjang hari ataupun berpuasa setiap hari, Rasulullah SAW tidak melarang terus. Bahkan Nabi SAW memberi cadangan yang lain. Nabi larang dan Nabi SAW memberi cadangan yang lebih baik. Kemudian Abdullah bin Amr kata, aku mampu untuk membuat apa yang lebih baik daripada itu. Nabi pun memberi yang lebih baik, cadangan yang lebih baik. Dari situ Nabi SAW, kita tahu Nabi SAW tidak melarang umatnya untuk membuat kebaikan, untuk mendekatkan dirinya kepada Allah. Yang kedua, Nabi SAW menegah umatnya berlebih-lebihan di dalam sesuatu perkara, walaupun perkara itu adalah satu ibadah. Yang ketiga, Nabi SAW menyuruh umatnya meraihkan keutamaan dan menunaikan hak kepada mereka yang berhak, kerana hak itu adalah satu kewajipan. Dan yang keempat, mentaati nasihat atau perintah daripada mereka yang lebih alim dan bertakwa. Lebih-lebih lagi orang itu adalah Rasulullah SAW, yang mana Rasulullah SAW sangat tahu akan kemaslahatan umatnya.
Akhirnya saya menutup dengan sebuah hadis Nabi SAW. Ya ayyuhan nas, khudhu minal a'mali ma tutiqun, fa inna Allah la yamallu hatta tamallu, wa inna ahabbal a'mali ila Allah ma dama wa in qal. Wahai manusia, Nabi SAW bersabda pada suatu hari, wahai manusia, ambillah daripada amalan-amalan Islam itu apa yang kamu mampu sahaja. Kerana sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan bosan sehinggalah kamu bosan. Wa inna ahabbal a'mali ila Allah ma dama wa in qal. Dan sesungguhnya sebaik-baik ataupun amalan yang paling disukai oleh Allah itu adalah amalan yang berterusan walaupun sedikit. Bayangkan tuan-tuan, jika kita berpuasa pada setiap hari dan apabila kita besar, kita tidak larat, kita terpaksa meninggalkan puasa setiap hari tersebut. Nabi SAW memberi peringatan awal-awal dan bahawa itu bukanlah amalan yang disukai oleh Allah. Amalan yang banyak kemudian tak larat beliau tinggalkan terus. Nabi SAW suka ataupun Allah Subhanahu Wa Taala suka jika hambanya itu berterusan dalam sesuatu amalan walaupun amalannya itu sedikit. Kata Asy-Syatibi, orang-orang yang suka menyusahkan dirinya dalam beribadah sebenarnya akan menjerumuskan dirinya sendiri kepada rasa benci terhadap ibadah tersebut dan rasa tidak suka terhadap hukum-hukum syariat yang lain. Dan dirinya akan suka kalau-kalau dia tidak beramal dan kalau-kalau dia tidak mewajibkan dirinya dengan ibadah tersebut. Inilah akibat daripada berlebih-lebihan dalam sesuatu amalan. Maka itu sahaja untuk perkongsian dan perbahasan pada hari ini. Agar kita dalam membuat sesuatu amalan, hendaklah kita bersederhana dan yang paling penting kita berterusan dalam membuat sesuatu amalan dan menjaga hak-hak keutamaan yang lain seperti tubuh badan kita, ahli keluarga kita dan lain-lain. Sekian itu sahaja yang daripada saya. Wallahu taala alam. Sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.